Kita tak dapat buat recording yang permulaan, tapi tak apalah, mujur dia punya point tu masih ada kat sini. Okay, yang ketiganya, yang keempatnya ialah siapa yang datang ke Facebook ni, mereka suka cari cerita-cerita semasa. Apa yang trending, apa yang tengah viral. Kejap lagi, oh tengah viral yang ni lah. Mereka pun akan pergi search. Bila kita search, perasan tak dekat search tu dia akan tulis popular now. Dia akan bagi tahu siapa yang tengah popular sekarang. Siapa yang tengah trending sekarang. Jadi mereka akan ke sana. Mereka akan suka cari cerita-cerita semasa, berita-berita terkini dan sebagainya. Ada juga mereka yang join Facebook ni sebab mereka nak cari atau follow hobi-hobi mereka. So macam mana mereka nak follow? Satu, mereka follow mereka punya public figure. Kedua, mereka akan follow dalam grup yang berkaitan, ataupun page lah, page ataupun grup. So mungkin grup hobi, katalah grup memancing. Di situlah dia akan jumpa bermacam-macam lubuk tempat memancing, jorannya, mata kailnya, missionnya. Jadi mereka akan kongsi tips, harga nak lelong second hand, semua dekat situ. Jadi mereka suka pergi ke Facebook ni. Okay? Berbanding pula dengan Instagram ni lebih kepada satu gambar ataupun video. So dia agak limited, tapi dia pun ada kekuatan tersendiri. Dia guna hashtag. Itu bergantung kepada follower dia lah. Tapi banyaknya saya nak kongsi malam ni atau untuk bulan ni ialah berkenaan dengan Facebook marketing. Okay? So, tuan-tuan kena faham siapa yang pergi Facebook. Jadi tuan-tuan tanya, saya pergi Facebook, saya buat apa? Kena tanya diri. Dan ke mana saya selalu pergi? Dan apa yang saya selalu akan cari dahulu bila saya datang ke Facebook? Jadi bila tuan-tuan dah mula kenal ni, maka tuan-tuan akan dapat design customer avatar tuan-tuan. Okay? So, next. Okay, next. Yang kedua ialah mereka yang akan pergi ke Google. Okay? Dia sama ada Google, website, ataupun mungkin Shopee. Itu pun dah kira macam website lah. Shopee, Lazada, Foodpanda dan sebagainya. Okay, siapa mereka ni? Mereka ni kebiasaan dan selalunya adalah mereka yang ingin membuat carian lebih lanjut. Mereka ni bukannya yang kita tawar, bang belilah ni bang, belilah ni bang, belilah ni bang. Jadi macam-macam produk dia jalan, dia nampak produk dia nak beli, bukan? Itu dekat Facebook. Tapi bila mereka yang di Google ni, mereka ni yang lebih spesifik. Mereka mungkin dah ada pertimbangan dia, jadi dia nak buat carian lebih lanjut dalam Google ataupun yang web-web berkaitan. So mereka juga tujuan datang ke website ni, mereka nak buat perbandingan. Dari segi kualiti, biasanya kualiti lah. Okay, manfaat dia apa lebih, lepas tu barulah kepada harga, delivery, jadi ciri-ciri yang lain. Itu adalah perbandingan yang mereka akan buat. So customer ni ada banyak jenis. Okay, customer ni yang pertama ada yang membeli mengikut emosi. Itu yang kita kena tahu. Kalau ikut emosi ni, kita banyak main dengan emosi. Kedua, ini mungkin boleh tulis poin ya, jenis-jenis customer. Yang kedua, customer ni juga ada yang rational. Rational ni maksudnya dia bukannya terpengaruh dengan emosi. Dia ni jenis yang dia tahu apa dia nak beli, dia tahu apa dia nak pakai, dan dia tahu di mana dia nak berbelanja. Dan ketiga, ada juga customer ni, jenis mereka ni yang terpengaruh dengan public figure ke, sebab tu kita perlukan duta-duta tertentu untuk bantu meningkatkan sales. Ataupun customer ni juga memerlukan rakan-rakan referral. Kau belilah ni, sedap ni. Jadi mereka akan membeli bila ada rujukan daripada kawan-kawan. Ataupun juga customer ni akan membeli bila dia nampak orang lain dah mula beli, maka dia akan follow. Ini dia panggil John's Theory. Everybody doing it. Maksudnya bila orang dah buat, baru mereka akan follow. Itu sebab perlunya public figure. Ini contoh lah, saya bagi contoh lah supaya anda lebih clear. Contohlah bila ada jiran kita beli kereta baru. Okay? Agak-agak kita nak beli kereta baru tak? Pun kita pun nak beli kereta baru. Bila jiran beli sofa baru, kita pun nak beli sofa baru. Jiran nak beli baju raya baru, kita pun nak beli baju raya baru. Ini maksudnya apa? John's Theory. Kita terikut-ikut dengan orang-orang sekeliling kita dan sebagainya. Jadi ada banyaklah yang mempengaruhi. Pertama, referral. Yang kedua, mungkin public figure ataupun idola, duta-duta. Yang ketiga, mungkin rakan-rakan jiran kita. Di sinilah juga kenapa lahirnya dropship. Okay? Kenapa lahirnya dropship? Bukannya agent lain, dropship lain. Perasan tak kenapa dropship ni tak payah keluar modal lah.
You beli, you jadi dropship, dapatlah komisen RM2, RM3, modal tak ada. Pasal apa? Siapa yang berniaga menggunakan sistem agent dan dropship, so dia akan lebih cepat berkembang. Kerana dropship ni dia ada satu kuasa, okay, untuk lebih tersasar, lebih tertumpu customer-customer yang dia boleh approach. Kita mungkin tak kenal mereka dan kita mungkin tak boleh nak approach mereka, okay, dan kita tak akan boleh nak close mereka pun mungkin. Tapi oleh kerana kita berjaya lantik 2-3 dropship, maka dropship ni lah yang berjaya memasuki ataupun mendekati kumpulan-kumpulan sasar yang mungkin tak pernah kita terfikir pun selama ni. Sebab tu penting dan powerfulnya dropship ni. Sebab ada customer yang kita tak dapat capai. Okay. Jadi ini kenapa mereka, okay, saya balik kepada kita punya topik semula, kenapa mereka membeli, okay, kerana ada referral tertentu. Jadi mereka akan buat perbandingan. Jadi orang yang relevan ni, orang yang realistik ni, selalunya dia akan pergi Google. Dia tak akan membeli ikut emosi. So mereka ni akan pergi ke Google, cari maklumat berkaitan, ekstra, dia akan buat perbandingan. Dan yang ketiga, okay, siapa yang pergi ke website ni? Mereka ni yang sudah membuat pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tinggal lagi dia nak sahkan untuk membuat pembelian. Sebelum dia nak beli, dia nak pastikan dulu pertimbangan A, B, C, D. Jadi supaya dia kiranya dia ni nak buat pembelian secara bijak. Jadi bila dah ada pertimbangan, jadi dia akan terus pergi ke Google dan mungkin dia akan terus pergi ke website yang berkaitan sebab dia dah tahu dah di mana tempat dia beli. So orang macam ni kebiasaannya mereka yang dah buat keputusan. Siapa yang pergi ke website. Okay? So sebab tu untuk website ni dia ada satu lagi. Okay? Dia ada satu lagi flow untuk close sales. Dia tak perlu menggunakan WhatsApp. Sebab dia boleh diautomasikan menggunakan platform landing page. Sebab tu bila kita ada website, kita punya bisnes agak-agak dah besar, so memang sangat disarankan guna landing page, close mereka secara automatik. Itu akan lebih mudah dan lebih cepat, lebih pantas dan you punya team akan speednya akan lebih laju. Okay. So next, yang ketiga, untuk WhatsApp business ataupun WhatsApp lah, secara umum WhatsApp lah, okay. Tapi spesifik untuk kita sebagai peniaga ni WhatsApp business. Okay, yang pertama, siapa yang ada dalam WhatsApp business kita? Of course lah, mereka yang ada dalam senarai kita. Mereka yang dah ada dalam senarai phone book kita. Jadi mereka ni, of course kita dah kenal mereka. Tinggal lagi mereka yang rapat, yang paling dekat atau yang akrab dengan kita. Jadi tinggal itu lagi dia punya pertimbangan. Ada juga kita tak selesa untuk berkomunikasi atau promote bisnes dengan orang yang paling kita rapat. Mungkin kita akan mula yang paling jauh dahulu, tak apa. Ada juga orang selesa mula daripada yang dekat dulu baru dia pergi ke jauh sebab dia based on testimoni. So yang ni bergantung kepada tuan-tuan punya strategi. Cuma nak bagi tahu dalam WhatsApp handphone tuan-tuan tu dah ada senarai number. Itu dah jadi prospek. Okay, potensi kepada customer anda nanti. Okay. Yang kedua, siapa yang ada dalam WhatsApp business ini? Tuan-tuan perasan tak? Kita ada banyak grup. Mungkin ada grup yang kita ada bersama di 2-3 grup yang lain. Perasan tak? Mungkin kita di grup A, lepas tu tuan ada grup B, lepas tu kita jumpa lagi di grup C. Kenapa kita ada dalam grup-grup yang berlainan? Kerana kita join grup ni berdasarkan apa yang kita punya minat ataupun objektif kita nak join grup. Sama ada grup itu adalah grup persatuan, grup alumni, grup sukan, grup penduduk, grup komuniti, grup jual beli, grup bisnes tuan-tuan, apa saja. Jadi kita akan berjumpa dalam grup-grup tersebut. Jadi dalam grup tu, kalau perasan, ada banyak senarai number yang tuan-tuan dah nampak pun. Dan number-number ni adalah database yang tuan-tuan boleh approach selepas ni. Jadi boleh dimanfaatkan. PM mereka secara personal. Jadi kalau dalam grup yang sama, so minat tu dah lebih kurang sama. So sesuai sangatlah untuk tuan-tuan approach kepada mereka. Ada jugalah, okay, ada juga. Ini terpulang lah, ini strategi. Sebab tu dalam digital marketing ni, benda yang paling penting adalah speed. Okay, tinggal lagi you punya credibility, nak jaga macam mana tu, bagi saya tu strategi masing-masing. Saya tak boleh nak komen lebih. Okay, ada juga nak bagi tahu, mereka masuk grup ni semata-mata nak dapatkan senarai prospek. Okay, so dia akan stay dalam tu, dia akan save number tu. Ada juga mereka ni join grup yang sama dengan kompetitor dia.
Jadi dia nak tahu macam mana kompetitor dia ni membuat sale ke dalam dia punya grup. Ada juga mereka join grup ni lebih kurang yalah mungkin dropship yang sama. So dia punya approach tu kumpulan sasa tu dia dah cuba dapat tarik daripada situ. Jadi ini adalah strategi dalam perniagaan. Apa line tak cantik ni hari bos. Oh, suara saya tak clear ke? Cuba komen dulu suara saya okey ke tak? Saya jelas. Okey, jelas lah. Okey, kalau tak jelas harap. Ya Tuan. Okey, alhamdulillah. Thank you. Okey. Kalau tak jelas harap komen. Okey, Cun. So far kebanyakannya jelas. So saya harap semua dapat follow lah. Okey, so saya balik kepada komen group tadi. Jadi ada juga yang join group ni mungkin kita buat dropship yang sama. Contohlah yang famous sekarang Mama Sap. Okey, dia buat group dia. Lepas tu kita pun join dia punya group. Okey. Dan kita pun dah cuba nak dapatkan customer dia. Itu bagi saya terpulang pada tuan-tuan, your strategy. Cuma nak ceritakan siapa yang cepat, siapa yang laju, yang mahir dalam digital marketing, dia akan dapat customer dengan lebih cepat dan lebih ramai. Sebab tu penting sangat belajar benda-benda basic ni. Okay. So next, dalam grup WhatsApp juga ada yang join grup ni sebab dia tak nak ketinggalan maklumat-maklumat tertentu. Dia tak nak tercicir. Sebab tu dia akan join. Dia rasa ada grup ni, dia akan join. Grup B dia akan join. Grup C dia akan join. Sebab dia tak nak tercicir maklumat-maklumat yang mungkin ada kaitan dengan perniagaan dia ataupun hobi dia dan sebagainya. Jadi mereka ni akan jadi kita punya prospek. Jadi inilah yang saya akan ajarkan nanti bagaimana untuk bina prospek anda dan juga akhirnya membuat sales anda. Okay? Okay. Dan yang paling penting tuan-tuan, ini kebiasaan yang kita selalu buat. Selalunya lah. Saya sendiri pun sama. Okay? Jika ada masa lapang, cuba tengok trend kita, penggunaan kita dengan handphone. Okay, kita pergi ke mana dulu? Pergi ke WhatsApp, pergi ke Facebook atau pergi ke website. Cuba tengok kita punya trend penggunaan. So, kebanyakan lah. Okay, yang saya perasan, macam saya sendiri, saya akan pergi ke WhatsApp dahulu. Jadi, di sini maksudnya apa? Okay, maksudnya bila kita ada masa lapang saja, kita akan pergi ke WhatsApp kita. Kadang-kadang tak lapang pun kita pergi ke tengok WhatsApp kita sebab kita tak nak tertinggal apa pertanyaan. Kadang-kadang kita rasa tak sedap, tak selesa bila tengok ada satu notification yang kita tak baca. Kadang-kadang kita ada rasa macam tu. Lagi-lagi kalau personal WhatsApp. Kalau business WhatsApp tu mungkin kita boleh abaikan lah sebab kita dah lebih kurang tahu apa dia punya chatting kan. Tapi kalau personal WhatsApp, agak-agak kita tak nak baca ke? Biasanya, bila nampak notification saja kita akan baca. Jarang sangat kita abaikan WhatsApp personal ni. Okay? Melainkan number tu tak dikenali. Mungkin kita akan abaikan ataupun kita delaykan saja. Jadi di sinilah pentingnya WhatsApp tadi. Jadi mereka ni bila tengok WhatsApp saja, takkan lari daripada WhatsApp status. Sebab tu bila tuan-tuan ada number kenalan, minta mereka save number kita. Akhirnya apabila kita post status kita dalam tu, so mereka akan nampak kita punya post. Cuma kena ada masa yang sesuai untuk post. Jangan pagi-pagi tuan-tuan bangun pukul 7 terus post 10 post dekat situ. Jadi dia akan jadi nampak kecil semua tu kan. Jadi pukul 7, lepas tu petang tak post dah. Confirm orang yang bangun pukul 10 pagi tak akan baca dah post tuan-tuan. Jadi post ni kena schedulekan. Tuan-tuan kena aturkan strategi mungkin pagi, tengah hari, petang, malam. Jadi buat jangan lebih daripada 7 lah. 5 ke 7 tu sesuai. Tapi kalau lebih daripada 7 tu dah tak berapa cantik sebab dah terlalu banyak. Orang tak baca. Dia akan skip. Tapi at least kalau 5, tapi jangan sekali 5 dalam satu masa. Buat jarak post status kita dekat WhatsApp. Okay? Kalau tak faham pasal status ni, jangan risau. Nanti akan kita terangkan juga next class. Okay, so far setakat ni ada faham tak kawan-kawan semua? Okay, dapat lah. Saya harap tuan-tuan dapat follow saya. Cuba komen sebelum saya terus ke point berikutnya. Saya nak pastikan anda dapat follow saya dulu. Okay, Cun. Terima kasih Puan Rokia. Kalau ada seorang orang tu kira dia okay, cantik. Okay, so apabila tuan-tuan dah mula faham siapa yang pergi ke Facebook, website dan WhatsApp business, maka mudah untuk kita macam mana nak berniaga di WhatsApp. Sebab tu kalau kita nak berniaga di WhatsApp ni, kita kena faham dulu siapa yang akan datang ke WhatsApp ni. Jadi macam ni,
Macam ini yang saya suka kongsikan. Kita nak close mereka dekat WhatsApp, tapi kita tak dapat bawa mereka ke WhatsApp. Tak boleh juga. Jadi kita kena bawa mereka pergi ke WhatsApp. So macam mana nak bawa mereka ke WhatsApp? So biasanya kalau nak bawa pergi ke WhatsApp, of course kita akan bagi link WhatsApp kita. Sama ada kita post dekat WhatsApp, ataupun kita post dekat Facebook, ataupun kita post dekat website. So di mana-mana media ni pastikan CTA. Okay, CTA. Apa dia CTA? CTA, okay, call to action. So call to action ni kena ada. Kena selalu ada call to action. Saya terreply direct. Okay, everyone. Call to action. Itu dia. So kena ada CTA dalam kita punya copywriting. Okay, siapa berminat sila WhatsApp saya. Siapa berminat sila hubungi saya. Jadi mereka ni akan dibawa ke WhatsApp. So di sinilah pentingnya tuan-tuan untuk faham marketing funnel ataupun sales funnel. So sepertinya kita buat satu corong, macam mana kita orang tak kenal jadi kenal, kenal jadi dekat, dekat jadi rapat, rapat jadi kawan. Lebih kurang macam itulah funnel tu. So ini akan kita belajar pada topik yang seterusnya. Malam ni saya tak sentuh banyak, tapi kita akan belajar pada topik yang seterusnya. Okay, next. Seperti yang tuan-tuan tahu, kita cerita pasal WhatsApp semalam. Ada 3 WhatsApp yang saya cadangkan kepada anda. Saya faham ada yang hanya satu WhatsApp saja, ataupun biasanya lah kebanyakan ada 2 WhatsApp. Tapi jika kita agresif dalam marketing, saya sangat sarankan tuan-tuan cari nombor yang ketiga, jadikan nombor marketing. Okay? Kenapa? Kerana nombor marketing ni untuk cari customer yang kita tak kenal. Nombor bisnes ni kita dah kenal. Orang yang dah kenal kita, kita dah kenal dia. Okay? Sama juga dengan nombor personal. Okay? Cuma semalam saya dah kongsikan satu software untuk tuan-tuan gunakan. Okey, kalau perlu update melalui Telegram, dia akan minta update dalam Telegram. Update saja. Kalau tulisan dalam Telegram tu tak faham, don't worry. Tuan-tuan copy paste dekat Google Translate. Itu bahasa Rusia. Okey, itu adalah FM WhatsApp, di-develop oleh nama dia Yusuf. Apa saya tak ingat nama penuh dia. Dia kira orang Muslim jugalah. Okey, jadi dia punya benefit untuk WhatsApp FM ni, satunya ialah kita boleh WhatsApp orang-orang yang kita tak save pun number dia. Satu. Kedua, kita boleh schedulekan. Ketiga, kita boleh auto reply. Jadi kalau kita dah install number kita di business WhatsApp, jangan kita install dia dekat WhatsApp marketing. Untuk nombor personal nak install pergi WhatsApp marketing tu boleh, tak ada masalah. Cuma kena pastikan kita buat chat backup dahulu. Takut nanti ada data yang kita lose. Okay, terhilang. Grup tu tak hilang, cuma chat history tu akan hilang. Itu saja yang kena hati-hatilah. Okay, sebab tu saya lebih sarankan kalau boleh tuan-tuan pergi ke nombor yang ketiga, sebab nombor ketiga ni untuk marketing. Gunakan untuk marketing, don't worry. Akhirnya nanti komunikasi tu balik pergi ke nombor bisnes. Ini strategi next class saya akan kongsikan. Okay, next. Okay, kenapa berniaga di WhatsApp? Di sini poin yang utama saya nak kongsikan kepada anda. Pertama, kita nak gunakan zero cost marketing. So kelas yang saya ajar pada tuan-tuan selama sebulan ni semuanya berkaitan zero cost marketing. Tak ada yang perlu advertisement. Itu dia advance. Semua kita gunakan platform zero cost marketing. Okay. Yang kedua, okay, kenapa kita berniaga di WhatsApp? Kerana kadar buka message yang tinggi. Perasan tak bila ada notification saja, bila kita tengah drive, perasan tak ramai juga orang nak reply WhatsApp. Wahal dia patutnya dia kena drive dahulu. Tapi mereka nak juga gatal tangan nak pegang WhatsApp, nak baca WhatsApp, nak reply WhatsApp time tu juga. Perasan tak? Jadi ini nak menunjukkan bahawa kadar buka mesej ni sangat tinggi. Lagi-lagi kalau kita baru bangun pagi kan, kita akan pegang handphone, cuba tengok trend penggunaan kita tu. Tengok WhatsApp ke tengok Facebook? Apa kira kita capai handphone, kita tengok apa dulu? Biasanya kita akan tengok WhatsApp lah. Kita tengok siapa yang ada mesej kita tak reply, atau mungkin ada benda-benda penting dan sebagainya. Di sinilah penting kadar buka yang tinggi pada WhatsApp business. Okay, berbanding dengan Facebook, kita post. Facebook dia lebih pada news feed, dia berjalan kan. Tapi bila kita dekat WhatsApp, dia lebih spesifik. Maksudnya mesej tu dihantar kepada kita. Dan juga kalaulah orang tu kata bangun pukul 6 pagi, kita up status sekitar pukul 5.30 pagi, maka status kita tu akan dinampak lah untuk orang-orang yang pagi ni tadi. Jadi untuk orang-orang yang suka bangun pagi ni,
Okey, yang tuan-tuan mungkin kenal mereka, mungkin dia solat subuh ataupun dia suka exercise dan sebagainya. Jadi tuan-tuan boleh fikirkan apa konten yang sesuai untuk post di waktu pagi. Jangan post benda makanan waktu petang pada waktu pagi, tak sesuai lah. Kalau tuan-tuan contoh berniaga macam hari ni kita orang order takoyaki, okey. Jadi tak sesuai nak post apa kesedapan taco tu pada waktu 7 pagi. Maka mungkin taco ni sesuainya dipost pada pukul 12 tengah hari. Jadi pukul 12 tengah hari, jadi dia dah buat subliminal message dia panggil. Iaitu tiba-tiba ada satu gambar nak ceritakan pasal sedap. So masa tu kita tengah fikir nak makan apa petang ni. Tiba-tiba terkeluar pula iklan takoyaki ni. Okey, petang kita makan takoyaki lah. Nampak tak? So kalau waktu pagi kita keluarkan iklan tu tak relevan. So kita mungkin keluarkan pukul 1, pukul 2. Jadi kalau nak iklan, kalau tuan-tuan masak, katalah ada juga saya tengok ini peniaga makanan lauk pauk kan. Jadi lauk pauk ni kalau tuan-tuan post pada waktu 7 pagi tak sesuai lah. Tuan-tuan post pukul 9, pukul 10 pagi. Baru dia akan sesuai. Barulah masa tu dia akan rasa macam nak lapar. Kejap lagi pukul 12 ni nak makan kat mana ni masa tu sesuai nak post. Tapi kalau post pada pukul 7 pagi, masa tu mentaliti kita nak cari nasi lemak, nak cari nasi lemak kerang, nasi lemak sotong, lontong dan sebagainya. Jadi laksam. Jadi tak sesuai. Jadi tuan-tuan post pada waktu pukul 10 pagi untuk makanan tengah hari. Petang post tengah hari untuk makanan petang. Begitu juga dengan sambal. Kalau kita ada jual sambal-sambal rangup dan sebagainya, post mungkin pukul 10 pagi, mungkin pukul 5 petang. Jadi itu masa-masa yang sesuai. Okay. So next, yang ketiga. So bila beriklan di WhatsApp ni, dia lebih tinggi lah. Macam saya kongsikan berkenaan dengan WhatsApp status tadi. So dia akan lebih tinggi. Kena sesuai dengan masa. Kalau tuan-tuan contohlah jual buku, ada juga yang dalam ni jual buku agama kan. Okay, tuan-tuan ada jual buku agama. So kebiasaannya siapa mereka ni? Buka di waktu pagi dengan waktu maghrib. Sesuai menepati mereka. Jangan letak tengah hari. Mereka tak baca lah. Biasanya mereka akan buka benda-benda yang dekat dengan mereka. Okay, kalau kita contoh jual buku anak-anak. Okay, jual buku anak-anak, mungkin waktu PDPR. Anak tengah PDPR, mak tengah nunggu. Mak tengah nunggu anak ni, tengah nak pantau anak. So masa tu mak pun sambil-sambil dia akan tengok WhatsApp lah. Jadi masa tu kita sesuai untuk upload kita punya status. Okay, kalau kita jual baju, jual tudung, jadi tengok. Kalau tudung ni, mungkin tuan-tuan akan post hari Khamis ataupun hari Jumaat. Sebab apa? Hari Sabtu mereka nak pergi membeli. Contohnya kan. Jadi itu adalah timing yang penting kita kena ambil kira. Okay, next. 90% okay, daripada peluang prospek yang kita dah save nama mereka ni, mereka akan baca posting kita. Okay, bila kita post secara personal ataupun dekat WhatsApp status, so mereka akan baca. Sebab bukaan tinggi tu tinggi, sebab kadar bukaan message tu tinggi. So 90% mereka akan baca posting ni. Sama ada dia baca hari ni, besok ataupun lusa, apa kira dia akan baca. Ada juga orang ni dia insecure. Dia tak nak baca sekarang sebab dia takut nampak blue tick dia tadi. Ataupun dia takut dia nampak secara online. Sebab kita ni naturally, okay, semula jadi kita takut kena close. Kita takut kita di close untuk membeli produk. Kita nak kita beli sendiri. Tapi tak ada masalah. Bila kita post dekat WhatsApp ni, mereka akan baca juga akhirnya. Dia akan mesti nak baca. Keinginan nak tahu. Sebab tu bila kita WhatsApp, tuan-tuan jangan hanya letak satu WhatsApp saja. Assalamualaikum puan. Okay? Lepas tu post yang kali kedua. Supaya kalau dia baca satu teks saja, dia akan nampak dah Assalamualaikum puan, Waalaikumsalam. Tak payah buka lah. Lebih kurang macam tu. Tapi kalau ada 3 notification, dia duk fikir, apa benda orang ni tulis nah? Tak buka kan? Ada blue tick. Kejap lagi lah buka. Kejap lagi buka, petang terbuka dah. So nampak, akhirnya dia akan membaca WhatsApp tadi. Itu penting iklan di WhatsApp. Okay. Next. Okay. Untuk WhatsApp, of course, benda yang paling mudah untuk tulis, hantar dengan internet dan dia pun akan dapat dengan cepat. So WhatsApp ni benda yang paling mudah, paling pantas. Senang akses, senang nak hantar. So, benda ni pasal apa pantas? Sebab dia buka, dia terus pergi ke WhatsApp. Kalau Facebook, dia lambat lagi. Kena scroll up, newsfeed dan sebagainya. So, WhatsApp ni memang dah dekat dalam dia punya handphone. Dia takkan boleh lari. Okay? Next, seterusnya,
sekurang-kurangnya apabila kita berniaga dalam WhatsApp ni, kita dah ada hubungan, okey, dengan pelanggan. Kita dah mula kenal. Kalau tak kenal rapat pun tak ada masalah, tapi kita tahu nama dia daripada mana dan apa dia punya background mungkin. Sekurang-kurangnya sampai ke situ. Jadi bila ada hubungan, maka kita akan indirectly dia akan bonding. Nanti mungkin dia tanya tuan-tuan buat apa, ataupun kita punya up status dia akan tengok. Jadi dia akan tengok selalu. Macam baru ni adalah kawan saya, dia up status pau kacang, apa nama dia, pau kacang din. Dia selalu saya nampak dekat Facebook dia post. Tapi bila saya tengok dekat WhatsApp tu, kebetulan waktu petang, pukul 3 petang, saya baca, macam sedap juga ni. Lepas tu tanya, dia tak boleh buat delivery hari tu. Allah. Tapi nak ceritakan, waktu dia post tu, time saya nak cari minum petang apa yang sesuai. Dia kurang macam tu. Jadi, kita dah ada hubungan dengan dia. Kita dah kenal dia lama. Kita mungkin baru berkenalan dengan, tak ada masalah. Jadi, at least kita dah berkongsi nombor telefon. Kita dah bertukar nombor telefon. Dan mungkin kita dah ada pertukaran chatting pun sebelum ni. Itu yang kita nak sebenarnya bila kita berniaga dalam WhatsApp business. So far itu dahulu, dapat tak tuan-tuan? Yang satu last, point dia ialah mesej peribadi dan tertutup. Jadi kalau dia tanya kita pun, kita dengan dia saja yang tahu. Kalau dekat Facebook, open. Semua orang tanya. Bila orang tanya, kejap lagi ada orang sambar kita punya sales tadi. Kita lambat reply dekat Facebook. Katalah kita post dekat kita punya newsfeed ke group ke, okay, siapa nak takoyaki, contohlah, siapa nak beli tudung. Okay. Tiba-tiba orang tu kata, nak lah kak PM. Kita mungkin busy masa tu. Lepas tu apa yang berlaku? Ada orang PM dia secara personal. So sales tu akan lari kepada dia. Orang yang kena PM tu ingatkan kita yang PM dia. Padahal bukan kita. Benda ni dah banyak berlaku tuan-tuan. Sebab tu kalau boleh dekat WhatsApp kita punya Facebook tu, terus letak auto reply ataupun link WhatsApp kita. Dia akan terus link ke WhatsApp kita. Bila dia WhatsApp kita lambat reply, mereka tak akan tertunggu-tunggu kerana kita ada auto reply. Okay? So dapat yang tu dahulu tuan-tuan. Okay. So faham tak konsep tu dahulu? Siapa dapat minta tolong komen supaya saya dapat tahu tuan-tuan follow saya pun tidak. Okay, Puan Liza kata dia dapat, alhamdulillah. Siti Rohaizat, Puan Siti Rohaizat sama. Okay, thank you. Okay, Jun. Okay, Brian Law daripada Kulim. Puan Hawa, okay, thank you. Puan Hawa daripada Kuantan. Okay, next. So, apabila kita berniaga di WhatsApp, ada dua perkara yang kita perlu ambil kira. Dan kita kena tahu dan mahir. Taklah expert sangat, tapi sekurang-kurangnya kita tahu. Okay, yang pertama ialah kita kena bina database melalui WhatsApp. Sebab kita kena ada database. Kalau tak ada nombor telefon dalam tu, macam mana kita nak berniaga dengan mereka? Macam mana kita nak join group? Macam mana kita nak create group? Maka kita perlu bina database. Yang kedua, kita kena tahu macam mana nak uruskan database. Okay, dua perkara ni sangat penting. Okay, bila kita nak bina prospek nanti. Okay, sesi tu akan saya kongsikan pada kelas akan datang. Pertama, apa dia database? Okay, database ni apa saja yang ada nama dia dan kontak number dia. Sekurang-kurangnya kontak number. Ataupun nama dia, sekurang-kurangnya email dia. Kalau ada ketiga-tiga ni lagi bagus. Nama, nombor telefon, email. Ini adalah database. So, di mana lagi kita nak cari database? Dekat Facebook. Akaun Facebook tu pun database. Yang ada ID. Nama dia, Instagram, semua tu yang apa saja yang ada ID ni, ini diibaratkan sebagai database. Cuma untuk WhatsApp business, okay, WhatsApp ni kita lebih pada minimum lah. Iaitu nama cukup. Lepas tu nombor telefon dan email. Cukup yang ni, kita nak bina database. Okay, untuk uruskan database pula, okay, dia adalah berkaitan dengan marketing. Okay, kita kena faham marketing funnel, corong marketing tadi. Supaya kita akan tahu macam mana nak uruskan database ni nanti. Database ni kena diuruskan. Sebab kita nak buat sales, kita nak close customer, kita nak follow up mereka. Dan akhirnya, kita nak rebranding kita. Mereka akan tahu. Contoh macam Hardy ni jual XOX, dia dah tahu dah XOX. So dalam kepala dia dah tahu dah Hardy, XOX saja cari Hardy, XOX saja cari Hardy. Contoh macam tu. Jadi dia akan tahu yang kita ni brand kita ni adalah brand internet. Contohnya. Okay? Jadi untuk urus database ni kena faham marketing funnel supaya kita akan tahu flow. Kita kena buat mapping dahulu. Barulah kita akan dapat bina database ni nanti. Okay? So, macam mana nak bina database? Okay? Pertamanya,
kita biasanya lah kita akan post dekat personal. Okey, kita akan post dekat personal. Okey, nak bina database ni mudah saja tuan-tuan. Okey, kita post personal, maka kita mungkin promote dengan dia apa sajalah. Itu pun dah kita boleh mula bina database. Yang kedua, kita post dekat kita punya WhatsApp group. Okey, kita join dekat WhatsApp group. Kita join mereka. Okey, so dalam tu ada banyak senarai nama. Okey, jadi dari situ tuan-tuan cuba cari cara macam mana untuk approach mereka, mendekati mereka. Okey, dan yang seterusnya tuan-tuan juga akan boleh apabila dah ada database nanti, penting sangat bila dah ada database ni, okey, tuan-tuan akan boleh buat boleh buat WhatsApp broadcast ataupun label. Jadi bila kita dah ada database, maka dia akan memudahkan kita untuk buat marketing. Okey, marketing yang pertama sebenarnya pada WhatsApp group tadi. Okey, marketing yang kedua ialah pada WhatsApp broadcast ataupun WhatsApp label. WhatsApp label pada business, WhatsApp broadcast ni pada personal WhatsApp. Okey, syaratnya ialah mereka kena save number kita dahulu. Kalau mereka tak save number kita broadcast lah 10 kali pun mereka takkan dapat. Jadi maksudnya dia kena save number kita. Okey, yang kedua kita juga boleh post dekat WhatsApp status tadi. So pun sama, syarat dua ni dia kena save number kita, barulah okey, dua-dua kena save number dia kita save, number kita dia save. Okey, dua-dua save, jadi barulah kita akan dapat buat posting ataupun campaign marketing ni. Kalau dia tak save, kita kira post kosong sajalah, tak ada orang receive. Jadi kena pastikan mereka save. Okey, so ada 4 platform yang tuan-tuan boleh gunakan nanti untuk WhatsApp business. So akhirnya daripada WhatsApp status ni pun, okay, kalau tuan-tuan nak buat sharing, tuan-tuan boleh forward juga pergi ke Facebook. Itu penting. Okay, so ini adalah macam mana kita nak post dalam WhatsApp business. So kita ada boleh post dekat WhatsApp personal. Assalamualaikum bang, apa khabar? Sehat hari ni? Baik, lama tak dengar berita. Ni sambil nak ambil kesempatan ni. Abang dah makan dah? Contohnya kan, kalau jual makanan, apa sajalah. Abang pernah rasa tak sambal garing apa marvelous? Contoh kan, kita WhatsApp personal. Kalau WhatsApp group macam kita biasa masuk, kalau dibenarkan post lah. Okay, kita akan post. Assalamualaikum, nak kongsikan testimoni. Dalam WhatsApp group ni banyak kongsi testimoni. Okay, hari tu ada kawan daftar sekian-sekian, hari tu ada kawan makan sekian-sekian. So dia pun akan baca testimoni. Sebab kalau kita promote, mereka takkan beli. Sebab kita takut kena promote sebenarnya. Jadi kita bagi testimoni. Dalam grup ni banyak gunakan testimoni. Okay, WhatsApp personal tak ada masalah. You promote secara hard sell, tak ada masalah. Sebab kita dah kenal dia. Tapi kalau WhatsApp group, mereka tak kenal kita. Ada lagi satu cara dalam WhatsApp group. Okay, siapa nak tahu tips kurus contohnya, nanti join grup saya sini. Jadi kita tarik pula mereka tu pergi join grup kita. Kita jemput mereka join grup kita. Macam mana tuan-tuan join grup kita ni lah sekarang ni. Tuan-tuan dah dijemput join ke grup kita. So itu pun salah satu strategi marketing yang ada. Okay, next. So hari ni saya kongsikan anda mapping untuk buat zero cost marketing menggunakan WhatsApp business. Okay, so pertama of course tuan-tuan kena ada foto, video dan copywriting yang bersesuaian. Okay, sama ada copywriting panjang ataupun pendek. Sekiranya siapa yang belum advance lagi, memang sangat-sangat saya cadangkan buatlah copywriting yang sesimpel yang mungkin dahulu. At least kita belajar. Okay, kita fahamkan dulu macam mana buat copywriting tadi. Tak perlu kita nak follow advance panjang-panjang tu. Sebab kita pun nanti kita nak copy paste pun payah. Kita sendiri mungkin tak baca. Kalau kita tak baca, orang lagi tak baca mungkin kan. Jadi kita buat yang simple-simple dahulu. Sesuai pada produk ataupun skala perniagaan kita. Bila kita punya ramai customer, barulah kita buat testimoni yang panjang. Gunakan testimoni. Copywriting yang panjang, gunakan testimoni customer nanti. Okay. So 3 benda ni kena ada. Ataupun 2 lah. Video, copywriting. Kalau ada foto, video, copywriting, gabungkan. Okay. So macam mana kita nak posting? Pertama kita akan follow channel WhatsApp Business. Seperti yang kita kongsikan pada slide sebelum ni. Ada 4 tempat tuan-tuan boleh share. Okay. Dekat personal, dekat group, dekat label ataupun broadcast ataupun dekat WhatsApp status. Boleh share 4 perkara ni. Dan satu lagi daripada bisnes ni pun sebenarnya boleh forward pergi ke Facebook. Okay? Tapi jaranglah kita forward pergi Facebook. Selalunya Facebook kita forward pergi ke bisnes, WhatsApp business.
Okey, yang kedua platform kita boleh gunakan untuk marketing sekarang ni ialah dekat Facebook. Okey. Dan yang ketiga ialah dekat website. Okey, jika tuan-tuan ada website Lazada, Grab, Shopee dan sebagainya, ataupun yang percuma guna Google website. Penting juga untuk kita gunakan website sebab di sini adalah SEO. Kita kena listingkan kita punya perniagaan dalam Google. Ini topik yang akan datang. Saya akan kongsikan pada minggu 2, 3, minggu ketiga. Minggu yang akan datang, 2 minggu lagi. Berkenaan Google My Business. So far dapat sampai situ tuan-tuan. So daripada Facebook ni tadi, okay, kita akan linkkan, okay, kita punya copywriting tu pergi ke WhatsApp. Pasal apa? Kerana kita nak berniaga menggunakan WhatsApp Business. Of course kita nak close mereka ni dalam WhatsApp kita. Okay? Bukan setakat kita nak close mereka dalam WhatsApp kita, tapi kita nak bina database kita. Jadi kita nak number dia, kita nak nama dia, kita nak nombor telefon dia. So bila kita ada number dan nombor telefon dia, maka kita akan invite mereka, okay, masuk ke dalam grup kita. Itu yang penting. Jadi apabila mereka dalam grup kita, maka itu dipanggil kolam. Mudah untuk kita buat kita punya promosi dan sebagainya sebab kita pemilik kolam tu. Okay? So selain daripada itu, Facebook juga boleh dilinkkan. Okay? Jualan tadi pergi ke Google ataupun website. Cuma seperti saya kongsikan, Google dan website ni dia punya ni adalah lebih kepada yang besar lah. Okay? Dia nak cepat sebab dia ada automasikan perniagaan tu melalui Google. Sebab dia gunakan landing page dan dia akan gunakan payment gateway. So kita tak payah nak close mereka. So WhatsApp Business ni banyaknya secara manual. Kita close mereka secara manual. Lepas tu kita akan minta mereka bank in atau transfer duit pergi ke kita ataupun cash on delivery. Untuk Google ni mereka akan bayar secara online. Kita tak minta cash on delivery. So itu adalah bezanya. Cuma nak ceritakan, walaupun kita linkkan pergi ke website, kita masih juga ada ruang untuk pastikan mereka ni dihalalkan pergi ke kita punya WhatsApp Business. Kerana kita meletakkan nombor business WhatsApp tadi pada website berkaitan. Itu penting. Melainkanlah kalau kita nak buat auto close tak ada masalah. Tapi jika kita halalkan semua ni tuan-tuan, Facebook, Instagram, TikTok, Google website ni, kita halalkan sales ni semua pergi ke WhatsApp Business. Ini dia panggil sebagai bina dan urus database di WhatsApp. So ini juga dipanggil sebagai kolam lah. Kalau kita buat melalui website tadi, kebanyakannya database tu akan dalam bentuk email. Dia akan dalam bentuk email. Okay? So dalam tu ada juga handphone, tapi banyaknya dia akan di follow up daripada email. So kalau di WhatsApp ni, kita akan follow up mereka daripada kita punya group broadcasting dan sebagainya. Okay? So inilah saya katakan dia sebagai kita akan bina kolam. So untuk kolam ni tuan-tuan, don't worry, kita akan kongsikan pada kelas yang akan datang minggu depan. Minggu depan bagaimana untuk bina, bagaimana bina dan urus database satu. Yang kedua, bagaimana untuk bina prospek dan juga buat sales yang kedua. So itu adalah topik-topik yang berkenaan. So far tuan-tuan ada pertanyaan? Alhamdulillah. Ini share kita pada hari ini cepat habis. Saya rasa apa pun membantu. So ada pertanyaan, saya open untuk anda semua. Okey, faham tuan. Mohon Marsita kata faham. Puan Liza, Alhamdulillah dia didapat. Ada borang untuk register hari ni. Ada borang. Ada tuan dekat atas sekali. Minta tolong pada admin. Tolong post lagi borang kehadiran pada hari ni. Supaya dapat. Okey, saya share sambil-sambil kalau tuan-tuan agak masih belum ada pertanyaan. Share berkenaan WhatsApp marketing lah kepada anda. Okey, supaya dapat gambaran. Sambil. Siapa yang dah install tak? Yang install ni? Siapa yang dah install FM WhatsApp? Saya cuba nak install tapi dia cakap suruh backup dulu. Saya takut hilang semua tu dia tak buat. Okey, siapa tuan apa bertanya? Budin. Okey. Dia macam ni tuan. Untuk FM WhatsApp ni memang saya sangat galakkan pakai nombor yang ketiga lah. Okey. Sebab apa? Kita tak nak untuk permulaan lah. Siapa yang baru mencuburkan bidang dalam ni,
memang salah satu cabarannya takut data chatting tu semua hilang. Memang ada pun yang hilang pun. Okey, itu nak bagi tahu. Okey, bukan nak bagi takut, tapi itu risiko yang kita hadapi. Okey, jadi biasanya kena backup dulu. Kena backup dekat Google kita lah. Tu, dan bila kita masuk sini kena tekan restore warna merah tu. So dia akan restore semula. Cuma ada juga yang tak jadi. Ada yang jadi, ada yang tak jadi. Jadi ini bukan di bawah kawalan saya. Sebab tadi pun saya baru refer pada kawan yang lebih expert. Sebab dia yang recommend saya pakai ni pun. Alhamdulillah saya pakai pun sebenarnya dah 3 bulan. Okay. Saya pakai benda ni dah 3 bulan. Aktifnya baru sebulan. Okay. 2 bulan tu saya tak pakai sangat. Sebab tak biasa dengan WhatsApp lagi sebenarnya. Jadi bila saya dah pakai, maka tu yang saya berani nak recommend kepada anda. So bila nak update tu saja, dia akan minta kita update melalui Telegram. Itu bahasa tak faham masa tu. Saya pun bahasa apa ni? Dia bahasa Rusia sebenarnya. Jadi kena auto translate je lah. Okay. Belum lagi nak biasakan pakai 2 number dulu sebab saya baru nak belajar marketing digital. Okay, tak apa. So bagus, betul. Apabila kita biasa pakai 1 number, maka kita ambil 1 step lebih sikit, 2 number. Jangan kita terus pakai 3 number. Pasal ada juga kalau kita daripada 1 number nak pakai 3 number, nanti kita akan confuse. Nanti kita WhatsApp diri kita sendiri nanti. Pusing kat situ je kan. Jadi betul lah tu. Puan Liza kata ni, saya memang sangat setuju. Kalau baru pakai 1 number, try untuk belajar 2 number. Okay. Jadi untuk yang number kedua ni, install dekat WhatsApp Business. Number kedua, apa saja number business, pakai dekat WhatsApp Business. Kalau kata number personal tu adalah number business, pakai dekat number business. Itu cadangan saya lah. Tapi kalau jika tuan-tuan ada 3 number, okay, kata ada 3 number, okay, number personal pakai dekat personal WhatsApp, number business dekat WhatsApp Business, number marketing yang ketiga pasang dekat FM WhatsApp. Okay, sekiranya tuan-tuan ada 2 number. Okay, 2 number. Satu adalah number personal, satu adalah number business. So, number business ni jangan sekali-kali install dekat FM WhatsApp. Sebab ada setting dekat WhatsApp Business tu tak ada dekat WhatsApp FM ni. Jadi contohnya katalog, quick reply tak ada. Jadi kalau tuan-tuan nak pakai personal, pergi ke FM WhatsApp boleh. Cuma kena prepare lah. Apa saja chatting yang sebelum-sebelum ni mungkin akan hilang. Itu saja dia punya cabaran. Okay. Cuma yang bagusnya dekat WhatsApp WhatsApp FM ni ataupun marketing WhatsApp lah saya panggil. Okay. Pertamanya tuan-tuan perasan tak ada group. Dia akan pecahkan chat dengan group. Dia pecahkan dua tab ni. Satu tab chat, second tab ialah group. Yang ketiga status, yang keempat calls. So beza kat sini dia pecahkan chat dengan group saja. Itu dia mudah. Jadi bila dia pecahkan chat dengan group, maka kita mudah untuk masuk kepada customer tadi. Kita boleh PM mereka. Kita boleh monitor. Lagi-lagi kalau kita nak forward kita punya copywriting dan sebagainya, kita tekan group, kita tekan forward saja. Lebih mudah. Lepas tu lainnya dia juga ada scheduler. Kita boleh schedule. Macam semalam kita dah buat 2. Okey. Ini schedule pada 31 Ogos nanti dapatlah SMS ni. Okey, lepas tu kita ada auto reply. Mana auto reply? So auto reply kita boleh edit. Macam cuma untuk auto reply tadi tu pakai yang ini, yang second ni. Reply if equal saja. Jangan tekan reply if content. Nanti kejap lagi apa saja teks daftar tu semua dia akan reply. Tak kisah mana groove. Dia akan dapat capture wording daftar tu, dia akan auto reply. Selagi tuan post daftar, mendaftar, pendaftaran, dia akan auto reply. Jadi kita nak exact word saja. Okey. Jadi ini saya so far bila saya pakai untuk perniagaan, okey, saya ada handphone satu lagi memang untuk marketing lah sebab saya tak gabungkan dengan saya punya ini kira nombor bisnes ini banyak saya untuk perniagaan saya lah, nombor bisnes, tapi nombor marketing saya di handphone yang satu lagi. So di situlah banyak saya gunakan untuk menyusup masuk ke grup-grup. Okay, saya join grup sana, saya join grup sini. So bila dah join grup yang berkaitan ataupun ada related dengan perniagaan kita PM lah customer tadi. Kita PM mereka interested nak join apa sajalah yang kita boleh nak promote. Sebab paling penting dalam digital marketing ni ialah database. Siapa yang pegang database banyak, dia adalah king dalam perniagaan, orang kata. Sebab database is king dan benda ni boleh diautomasikan pun. Dengan satu klik
anda boleh post ke beribu-ribu mesej pun boleh. Cuma itu adalah satu platform yang berbayar lah. Itu kalau ingin tahu nanti saya boleh kongsikan mungkin. Saya bagi referral je lah untuk tahu benda lah tu. Bagaimana untuk berbayar. Itu terpulang pada itu saya tak ajar. Itu di luar bidang saya. Saya ajar yang percuma dulu untuk tuan-tuan. Okay. So ada pertanyaan nak ke belum settle lagi. Moga saya cepat belajar. Okay, insyaAllah didoakan Puan Liza cepat belajar lah. Okay. Okay, next. Okay, dekat WhatsApp business ni, okay, WhatsApp personal ni, WhatsApp personal, FM WhatsApp ni, okay, mungkin tak biasa, tak ada masalah. Tekan your mode. Saya nak bagi tunjuk dulu nah. Okay, home screen ni paparan depan tadi tu. Okay, paparan yang ni. Paparan yang ni. Ini adalah home screen. Kalau chat screen tu dia panggil paparan ni. Ini adalah chat screen. Contoh. Okay. Jadi kadang tuan-tuan mungkin masuk dalam grup ni, okay, tak nampak nama tak nampak, nombor telefon pun tak nampak. Tak ada masalah. Pergi ke conversation screen. Okay, dekat sini tekan action bar atas sekali. Okay, dekat action bar ni dia tulis itu hide contact profile picture. Okay, dia punya default situ dia tekan tak ada gambar. Jadi kita kena antik dia supaya gambar tu akan keluar. Okay, itu satu. Yang kedua, nama tu. Kalau kita antik dia, nama tu akan keluar. Kalau tak nanti nama tu takkan nampak. Bila kita masuk chat tu tadi, nama dia tak nampak. Kita hanya nampak online saja. Begitu juga dengan gambar kosong. Jadi kita kena antik dua ni. Ini tak ada masalah, tuan-tuan boleh masuk, just try and error saja. Dia tengok-tengok. Dia punya color semua ni pun boleh tukar sebenarnya. Color hijau, color merah pun tak ada masalah nak tukar. Okay. Lepas itu, yang penting kat sini dua tu lah. Okay. Lepas sekali. Okay. Lepas tu pergi ke bubble tick ni. Ini biasanya kalau rasa orang tua lah yang tak berapa nampak sangat kan. Ini kita besarkan saiznya. Pun boleh. Okay. Macam saya muda lah. Kita muda saya ambil standard. Lepas tu blue tick ni pun kita boleh tukar. Kita nak tukar color blue tick ni color apa. Default ada banyak jenis blue tick yang ada. Jadi kita pilih. Okay, tapi saya selesa mana yang standard je. Sebab saya tak nak benda yang luar daripada biasa. Jadi kita nak fame dia benda-benda tu dulu. Okay, bubbles ni ialah teks ucapan tu lah. Teks ucapan mereka yang color hijau putih tu, dia akan ada banyak bentuk. Saya nak bentuk bulat boleh, empat segi boleh, ada cube tepi pun boleh. Itu terpulang pada anda nah. Okay. Jadi lepas tu satu lagi, kalau kita dah masuk FM WhatsApp ni, kita ada banyak grup. Tiba-tiba dalam grup tu dia tulis kita tak join grup tu dah. Jangan risau, kita sebenarnya belum left lagi. Anda hanya perlu pergi, okay, contoh grup ni kan. Ni contoh lah mana, semua ni dah ada. Okay, contoh lah. Contoh lah di bawah ni nanti dia akan tulis. Dekat bawah ni ada tulis anda tidak ada bukan ahli kepada grup ni lagi. Dia akan tulis macam tu. Jangan risau. Sebenarnya anda belum left lagi. Okay. Klik nama dia atas sekali tu. Klik grup punya info ni. Klik. Lepas tu tekan back saja. Automatic anda akan add dah dalam tu. Jangan risau. So apa pertanyaan boleh tanya saja. Tuan tu FM atau bisnes? FM tuan. FM bisnes. FM WhatsApp. Puan Tengku tanya FM WhatsApp nah. So bagus. Saya sangat cadangkan lah kalau tuan-tuan pakai ni, gunakan sebenarnya. Okay, satu lagi nak ceritakan. Untuk FM WhatsApp ni, kalau mereka hantar kita message, tiba-tiba dia delete semula, betul tak? Agak-agak kita sempat nak baca, tak sempat baca. Tapi dalam FM WhatsApp ni, dia delete, tapi dekat kita tak delete lagi. Tapi kita tahu yang dia delete. Okay, contoh. Saya bagi contoh lah. Okay, ini nombor biasa tu FM WhatsApp. Okay, saya hantar sini. Salam Hardi. Okay, so dekat FM WhatsApp dah sampai. Okay, ini FM WhatsApp saya. Ni Salam Hardi. Nampak ada Salam Hardi bawah tu. Okay, then saya delete semula chat tadi tu. Katalah saya delete balik chat tu supaya yang tadi tu dah dapat. Saya delete for everyone. Okay, dekat sini delete. Tapi dekat yang saya terima FM WhatsApp tadi tu, dia delete. Tapi dekat situ dia tak delete. Dia still ada lagi. Itu kelebihan dia FM WhatsApp ni.
kita boleh capture orang yang hantar, dia delete, dia suka delete ataupun ada benda yang dia nak hilangkan daripada rekod kita. Don't worry, dekat WhatsApp Business ni dia akan boleh, dia tak akan terdelete. Okay. Macam mana boleh tanya? Boleh tuan. Macam mana yang nombor telefon personal tadi, kita dah masuk dalam grup apa semua, macam mana nak keluar kepada FM lebih keluarkan kepada WhatsApp yang lain Seperti nombor telefon kena bagi ke orang ke untuk masukkan dalam grup tu? Nombor telefon baru tu ke kita guna yang personal punya number? Kita kena join grup tu. Tak maksud saya nombor personal tadi kita guna FM sekali supaya sebab grup tu semua pakai nombor personal. Saya tak faham lah macam mana. Okey, begini. Saya bagi gambaran Okey, sekarang ni tuan ada nombor 1 lah. Nombor 1 ni tuan punya nombor personal kan. Okey, sekarang ni tuan nak pasang dekat dekat handphone tu tuan install FM WhatsApp. Okey, dekat handphone tu tuan install FM WhatsApp. So bila tuan install FM WhatsApp, maka dia perlukan satu number. Jadi pilihan tuan lah, sama ada nak pakai nombor yang sedia ada atau tuan pakai nombor yang baru. Okey, contohlah tuan nak pakai nombor yang sedia ada dekat WhatsApp personal tadi. So tuan daftarkan nombor tu pergi ke FM WhatsApp, automatik nombor WhatsApp personal tu dia akan disable, tak boleh pakai kerana nombor tu telah didaftarkan dekat FM WhatsApp. Okey. So apabila nombor tu didaftarkan dalam FM WhatsApp, dia ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, mungkin chatting punya history tu dia dibawa balik jika tuan ada buat backup. Jika tuan tak buat backup, mungkin chatting history tu hilang. Yang ada dekat dalam tu adalah grup sahaja. Grup-grup yang tuan dah join pada WhatsApp personal tadi. Jadi maksudnya dalam grup tu tuan tak left. Tuan ada dalam grup tu sebenarnya. Nampak tak tuan? Walaupun nombor lain tapi dia akan dalam grup tu Okey. Sekiranya tuan masukkan nombor lain dalam FM WhatsApp kan. Katalah tuan dah masukkan nombor pertama tadi dalam FM WhatsApp. Lepas tu tuan rasa nak tukar balik nombor ni pergi nombor personal. Nombor pertama tu tuan nak tukar balik pergi ke nombor personal. Okey. So apa saja chatting yang dalam nombor personal tadi tu still ada. Dia tak hilang. Okey, dengan syarat jangan tuan masukkan nombor lain dalam dalam WhatsApp personal tadi. Itu syarat dia je lah. Jadi jangan bagi nombor lain masuk dulu. Kalau tuan nak pergi balik ke nombor yang tadi itulah. Okay, lepas tu tuan masukkan nombor baru pula pergi ke FM WhatsApp. Okay, apa yang akan berlaku? Chatting history yang ada dalam FM WhatsApp tadi, okay, yang grup-grup tadi tu, okay, bukan belongs kepada nombor yang baru. Dia still ada kat situ, tapi dia bukan belongs to nombor yang baru tadi. Jadi tuan boleh delete grup tadi. Sebab tuan tak boleh join pun grup tu. Melainkan mereka invite, barulah tuan akan boleh join grup tadi. Sebab grup tadi tu adalah belongs to nombor yang pertama tadi. Nampak tak? Habis tu seeloknya pakai nombor baru ke tidak? Tak faham. Seeloknya pakai nombor baru ke atau nombor lama? Kalau untuk marketing ni memang kena pakai nombor baru lah tuan. Itu memang saya sangat suggest. So FM tu guna nombor baru itu je Yes, betul. Okay. So kalau ada pertanyaan, don't worry, nanti tanya saja dengan kita punya kawan-kawan yang lain. Mungkin takut ada yang tak berapa faham kan, don't worry. Cuma di sini ni saya nak kongsikan satu lagi sebelum saya terlupa. Okey, ada yang tuan-tuan dah daftar SIM card XOX kan, RM10 tu, betul tak? Okey. Dan juga untuk SIM card tu nanti dia punya expire tu bukan 28 bulan. Jadi untuk dapatkan 28 bulan nanti tuan-tuan top up je lah 30, boleh refer pergi admin. Dia top up sekali saja. Okay, saya kongsikan saya punya kredit luput dulu supaya tuan-tuan nampak kenapa benda ni saya sangat recommend pakai One XOX. Okay, sebab tak perlu nak top up every month. Number ni akan 2 tahun boleh simpan dekat WhatsApp FM WhatsApp tu selama 2 tahun. Tak payah top up dah. Top up sekali RM30 saja. Lepas tu Brian belum dapat SIM card. Nanti boleh PM dengan admin. Okay, nampak tak sini? Tahun 5 bulan 7 tahun 2025. So 5 tahun saya tak payah fikir nak top up SIM card ni dah.
Jadi kalau kita pakai untuk WhatsApp memang sangat mudah lah. Sebab kita tak perlu nak top up. Itu nak ceritakan. Jadi nak dapatkan 2 tahun ni, siapa yang baru daftar tadi, pastikan bila dia aktifkan dalam masa 10 hari, top up RM30 dan beli welcome deal. Okay, dekat welcome deal tu dia akan bagi 10 GB data plus 100 minit panggilan. Okay, minit tu kalau tak habis bulan ni dia akan carry forward saja. Data tu nanti bolehlah guna untuk Zoom, macam sekarang ni ada buat Zoom. Kalau ada 3 handphone dekat rumah, don't worry, boleh hotspot. 3 handphone, 4 handphone boleh hotspot daripada satu data kita. Macam sekarang ni pun, saya kalau buat internet kelas Zoom, kalau down, saya akan pakai data XOX. Dia boleh hotspot 2, 3 Android TV boleh hotspot dan sebagainya. Don't worry. Daripada kita punya handphone saja. Okay, itu nanti tanya pada kawan-kawan kita macam mana nak daftar beli. Okay, kena Puan Hariza kena kena PM kepada admin group masing-masing. Tengok dekat admin group Puan tu siapa, nanti PM mereka saja, insyaAllah. SIM card ada yang dah sampai. Mungkin Tuan Brian dekat Kulim mungkin besok sampai SIM cardnya. Kalau nak tahu tracking dia, tengok dalam email. Okay, so mungkin itu saja tuan-tuan untuk malam ini. Kita dah 10 suku. Saya takut tuan-tuan nanti mungkin takut ada banyak perkara nak buat lagi kan. Jadi don't worry, rakaman ada. Nanti isi form untuk kita emailkan rakaman ni dan juga nota tadi saya akan kongsikan kepada cuma saya harap sangat nanti PM kepada admin group supaya kita dapat bantu anda untuk set up you punya group WhatsApp ataupun yang berkaitan lah dengan digital marketing. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih pada semua. Saya doakan anda dikurniakan kesihatan dan keafiatan dan dilindungi daripada sebarang wabak penyakit. Okey, terutamanya COVID-19 pada ketika ini. So itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Wan. Terima kasih. Sama.